الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay. Alhamdulillah kita dah pun selesai baca, kita menyambung kembali pembacaan kitab. Kitab kita ialah kitab apa? Kitab Hasyiah Al-Khalibi, ya. Hasyiah Al-Khalibi. Semalam tu kita nak baca sedikit. Okey. Kita sambung bawah muka surat kata Imam Khalibi, muka surat yang ke-38. Okey. Dia di dalam perbahasan dia berkaitan dengan apakah dia yang wajib. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu dia. Okey. Jadi dia kata, kita tengok yang bawah ni. Yang nak boldkan ini. Okey. Hopefully yang tu nampak apa yang nak boldkan ni. Okey. Dia kata apa? Wala yuraddu ala ta'rifi arkanu salatin nafli mathalan. فإنه واجبة ولا يعاقب على تركها بقطع النفل لأن جواز تركها لا من حيث كونه ترك واجب بل من حيث ترك مندوب ولهذا لو لم يقطعه بل استمر فيه مع ترك واجب منه كان آثما بتركه ذلك الواجب وهو لم يخرج عن المعرف فتأمل. Okey, apakah dia benda wajib? Perkara yang kalau kita buat dapat pahala dan kita tinggalkan dapat dosa. Tapi dia kata apa lepas tu? Wala yuraddu ala ta'rif. Ta'rif ini tidak menafikan tentang rukun solat sunat. Antum solat sunat duha ataupun sunat rawatib, adakah itu solat wajib? Tidak. Erti kata kalau antum tak buat pun tak apa. Kalau kita tak sembahyang duha pun tak ada masalah. Tak dosa pun. Itu adalah perkara sunat. Sama ada dia sunat tu sunat yang muakkad ataupun tidak. Jadi bila kita buat perkara sunat, sebagai contoh kita solat rawatib qabliyah ba'diyah ataupun kita solat sunat duha ataupun tahajud sebagai contoh. Apakah hukum solat tersebut? Hukumnya adalah sunat. Tetapi bila kita buat solat tersebut, usalli sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala, apakah hukum membaca Fatihah dalam duha tersebut? Hukumnya apa? Wajib lah. Sebab bila kita solat, akan jadi wajib rukun 13 itu. Sama ada ia sembahyang sunat ataupun sembahyang yang wajib. Tengok dia kata fa'innaha wajibah. Rukun solat sunat wajib. Sebab namanya rukun. Tapi solat itu sendiri adalah sunat. Yang dibincangkan ini ialah solat itu sendiri, duha itu sendiri. Solat sunat rawatib itu sendiri, hukumnya adalah sunat. So dia bukan wajib, dia bukan benda yang yusabu ala fi'lihi wa yu'aqab ala tarkihi, tidak. Tetapi bila kita dah masuk ke dalam perbuatan sunat itu, yang ia sendiri memiliki kewajipan sendiri, walaupun namanya solat sunat duha ataupun tarawih ataupun witir, bila kita dah usalli, dah masuk, kita wajib menyempurnakan wuduknya. Bahkan kalau kita tinggalkan dengan sengaja tak sah. Bahkan berdosa. Tetapi kalau kita batalkan tak ada masalah. Itu membuktikan izinnya bukan wajib. Apa dia? Saya sembahyang duha, saya batalkan. Adakah saya berdosa? Tidak. Melainkan dia niat main lah, itu berdosa lah. Tetapi kalau dia sembahyang duha, kemudian dia batalkan sembahyang itu, adakah dia berdosa? Tidak. Kenapa? Sebab tidak ada tuntutan yang mewajibkan dia. Tetapi kalau dia sembahyang sunat duha ataupun rawatib, kemudian dia sengaja tak baca Fatihah, itu batal. Kenapa tak batal? Kan dia tak wajib? Iyalah. Tapi bila namanya solat, dia wajib.
Bukti ia tidak wajib ialah kita boleh batalkan dia dan tak perlu ulangi. Bukti duha tak wajib sebab kita tak perlu pun buat dan tak berdosa. Tetapi bila kita solat sebarang sembahyang sunat, sama ada ia merupakan sunat yang berbentuk muakkad ataupun tak muakkad, rawatib ataupun tidak, bila kita buat sahaja solat tersebut, kita mesti abide, kita mesti membuat segala kewajipan rukun solat namanya. Okey? Jangan keliru. Oh, kalau tak wajib sembahyang duha ni, bolehlah sembahyang dengan cara tak baca Fatihah ke, tak rukuk ke, boleh tak? Kalau tak rukuk, tak Fatihah, bukan sembahyang namanya. Itu lain tu. Itu mungkin zikir ke apa kan. Di situlah kita kena clear dan jelas akan perbezaan di antara tuntutan mengerjakan kewajipan dan kewajipan mengerjakan tuntutan sunat ataupun lain-lainnya. Walaupun namanya sunat, tapi bila awak buat benda itu, ada tuntutan. Saya kena mematuhi ke semua rukun-rukun yang ada. Okey, okay, habis. Itu perbahasan dia. Okey. Okey, kita pergi kepada matan. Wa yakfi. Okey, matan okey. Nombor muka surat 39 ni, ini bukan matan dia. Ini adalah syarah Imam Al-Mahalli kepada matan Waraqat. ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. Apa ni? Wayakfi yang memadai fi sidqil iqab, dalam bentuk mengatakan adanya iqab tersebut, wujudu liwahidin minal usah, wujudnya salah satu daripada orang-orang yang melakukan kesalahan itu, tapi ma'al afwi an ghairihi, tapi ada juga orang yang buat tapi dia dimaafkan. Okey, iqab tu apa? Tengok bawah atas ni balik. Wa yu'aqab ma yusabu ala fi'lihi, yang diberi pahala atas kerjanya dan diberi dosa atas meninggalkannya. So, untuk mengatakan dosanya benda itu, wa yakfi, cukuplah untuk mengatakan benda itu dosa apabila salah seorang daripada yang meninggalkan perbuatan tersebut, solat sebagai contoh, yang meninggalkan kewajipan puasa sebagai contoh, okey, mendapat dosa sekalipun ada di kalangan mereka yang diampunkan. Itu maksudnya. Yang diampunkan. Okey. Nampak yang diampunkan. Wa yajuzu ay yurida wa yatarattabul iqabu ala tarkihi. Okey. Kama 'abbara bihi ghairuh, dan juga boleh orang yang ingin, dia tak buat lagi, dia baru ingin, dan kemudian dia dapat dosa kerana meninggalkannya. Dia belum buat lagi. Dia belum buat lagi kesalahan itu. Tapi yang atas ni pula, yang atas ni kata Imam Al-Mahalli, dia kata apa? Cukuplah kita anggap itu sebagai satu kesalahan walaupun yang berdosa tu seorang. Yang lain tu pun dosa tapi dah diampunkan. Juga boleh jadi orang yang nak buat. Nombor 3. Tengok nombor 3. Istihqaq fala yuraddu annahu yalzamu wujud al-mutarattib wujud al-murattab alaih, wa sidqul istihqaq annahu yasduqu bi an la yujad iqabu li ahadin ma'lum intifa' lil ijma'. Mana boleh sahaja, wa yajuzu boleh sahaja orang yang nak buat. Aku nak tinggalkan puasa lah, contoh. Aku tak nak semayang lah nanti, contoh lah kan, esok subuh tak nak semayang lah. Walaupun dia kata nak, dah dapatlah dosa kerana nak meninggalkan perkara itu. Dan itu, tapi kesemua itu tidak menafikan kemaafan. Apa maksud dia ni? Maksud dia, Syekh ni nak terangkan yang apakah dia benda wajib? Benda wajib ini, kata matan ialah ma yusabu ala fi'lihi, apa yang diberi pahala di atas mengerjakannya dan diberi dosa meninggalkannya. Syekh ni tambah lagi, tetapi tidak salah kalau orang yang mendapat dosa kerana meninggalkan benda wajib itu diberi keampunan. Itu poin di situ. Betul. Ta'rifan wajib ialah
apa yang kita buat dapat pahala, yang ditinggalkan dapat dosa. Tetapi yang dapat dosa tu tak menafikan dia juga akan dimaafkan. Okey? Jangan kita kata oh dah buat dosa lah, habis lah. Memang berdosa lah dia, sampai bila-bila berdosa lah. Tak. Dia kata tak menafikan ma'al afi, tak menafikan dia boleh diampunkan. Okey? Tengok ni apa yang kata Syekh kata, Al-Qalubi kata bawah ni, adamul mu'akhazati 'ala dhanbi min aslihi fahuwa musawin lil ghufran. Yakni bila dia meninggalkan perkara wajib tersebut, dia tidak dikenakan dosa ataupun dia diampunkan. Boleh jadi. Tapi cukuplah bila orang lain buat dapat dosa, dia buat diampunkan, tetap perkara itu dikira benda wajib sebab ada yang meninggalkan dapat dosa. Puasa, solat, haji, zakat, siapa yang tinggalkan berdosa. Okey? Tapi ada juga orang yang meninggalkan, tak semayang, tapi dia diampunkan. Bila dia diampunkan, tak menafikan benda itu wajib. Itu point dia. Dengan kita kata, oh dia ni lah diampunkan, dia minta ampun dah. Kira tak wajib lah benda tu, Allah ampunkan kira okey ya. Tak sedemikian. Sekali walaupun seorang yang meninggalkan dapat dosa, yang lain meninggalkan dapat pahala, dimaafkan, tetap perkara itu dikira wajib kerana meninggalkannya, melayakkan orang itu mendapat dosa. Okey, wa yajuzu ayyurid wa yatarattab iqab ala tarki. Boleh sahaja orang yang nak buat lagi dah dapat dosa. Kan contohnya apa, orang yang tak nak semayang, berazam tak nak semayang. Aku orang tak nak semayang lah, mampu ya. Mati-mati lah aku tak nak semayang lah. Cakap apa pun aku takkan nak semayang. Dia tak buat lagi. Tapi perkataan tu dah boleh dianggapkan, boleh sahaja kalau azamnya kuat tak nak semayang, boleh sahaja, bukan wajib boleh ya juz Allah ataupun dia dapat iqab. Okey, dan juga boleh sahaja tadi dia kata aku tak nak semayang, mampu ya. Aku dah penat lah, asyik sujud, rukuk penat lah. Tiba-tiba terbuka hati, nak semayang lah. Insaflah. Dan tak menafi juga dia mendapatkan ampunan. Jadi orang yang meninggalkan yang wajib tak menafikan dia dapat keampunan. Tetapi dalam bahasa usul fiqh, tetap benda itu dianggap wajib walaupun orang yang meninggalkannya mendapat keampunan. Demikian juga orang yang tak nak buat benda tu juga boleh dikenakan iqab ataupun dosa, sekalipun kemudian tu dia dimaafkan. Mungkin sebab apa? Sebab dia buat. Ataupun mungkin sebab Allah maafkan dia. Maafnya Allah terhadap kesalahan tersebut, apa dia? Meninggalkan yang wajib itu tidak menafikan dia wajib. Itu poin dia. Bila Allah maafkan orang yang tak solat, Allah maafkan orang yang tak berpuasa, Allah maafkan orang yang tidak bayar zakat, tidak bermaksud puasa, zakat, solat tidak wajib. Itu je poin yang kita kena faham daripada ta'rifan ini ataupun huraian Al-Imam Al-Mahalli daripada Matan Al-Waraqat. Sikit lagi, ta'riful mandubi. Apakah ta'rif mandub? Wal mandub min haysu wasfuhu bin nadab. Mandub ini, okey, tengok nombor 1. Baca bawah sikit baca Imam Qalubi kata apa? Daripada perkataan nadab. Dari segi lughah ni talab, yang minta. Fal matlub mandub, yang diminta tu benda yang baik. Wal murad huna, yang maksud di sini ialah ma talabahu syari' wa asluhu mandub ilaih, benda yang digalakkan kepadanya, fatawassa'a fihi bihazfil jar, dan dia hazafkan jar ilaih. Ilaih itulah dia hazafkan. Okey, wa yuradifuhu sunnatu wan naflu wa tatawwu'u wal muraghabu fihi wal hasan. Itu semua benda yang sama dengan maksud mandub. Sunnah, naflun, nafl, tatawwu', muraghab fihi dan juga hasan. Wa hadha huwa hasanun. Dalam kitab takah banyak kan. Ra'aitu hadha hasanan. Aku lihat ni benda yang baik, benda yang sunnah namanya. Okey, tamam. Tengok balik atas, wandub ni apa? Min haysu wasfuhu bin nadab, bila mana disifatkan benda itu nadab, apa dia? Ma yusabu ala fi'lih, yang diberikan pahala jikalau dilakukan perkara itu, wala yu'aqabu ala tarkih, dan tidak ada dosa pada mereka yang meninggalkannya. Ni apa? Ni perbuatan itu.
Okey, kita mudah faham lah. So, bawah ni itu maksud-maksud lah. Baca jugalah, kita baca habis sikit, nanti kita pindah kepada yang al-mubah. Wakila dikatakan sunnah. Apa dia sunnah? Okey, nak tengok apa maksud sunnah, naflu, tatawwu', muraghab fih wal hasan. Sunnah apa dia? Ma wazaba sallallahu alaihi wasallam ala fi'lih. Apa yang Nabi sentiasa buat. Tak wajib tapi Nabi buat biasa, bersiwak dan sebagainya. Mustahab apa dia? Ma tarkuhu ahyanan, apa yang Nabi buat tapi Nabi tinggalkan kadang-kadang. Wa tatawwu' apa? Tatawwu' ma yunishi'uhu al-insan bi ikhtiyarih min nahwil awrad. Tatawwu' ni apa? Apa yang manusia tu buat dengan sukarela. Namun tatawwu' ni sukarela. Kalau antum tengok dalam buku mutatawwi'in, sukarelawan dia panggil. Mutatawwi'in tu sukarelawan. Okey, sukarelawan. Okey, apa yang manusia tu buat dengan kehendak dia, contohnya aurat, baca zikir, baca wirid-wirid, baca hizib dan sebagainya. Wala yuraddu ala ta'rif salatus sabi, tapi ta'rif ini tidak menafikan bila budak tu mengerjakan salat. Di anna thawabahu 'alaiha la min tilkal haysiyah kama sarraha bihil fil jami'il jawami'. Kenapa pula budak ni? Budak-budak solatnya tak wajib, dia jadi sunat. Okey? Budak-budak dia punya solat tak wajib, jadi sunat. Sebab dia belum wajib. Wajib ni yang baligh dan aqil. Tapi budak-budak ni kita suruh juga semayang. Adakah wajib? Tak. Jadi sunat. Tapi bukankah sunat tu benda yang diberi pahala mengerjakannya, tapi tidak mendapat dosa kan kalau tinggalkannya. Tapi budak-budak ni kenapa lah kita suruh dia semayang? Kan Nabi kata budak-budak ni suruh semayang. 7 suruh semayang, 10 tak semayang boleh pukul. Tapi hukum ni solat sunat sahaja. Antum faham qadiyah ya? Budak-budak Nabi kata kena suruh solat ketika 7 tahun dan dipukul ketika 10 kalau tak nak solat. Sedangkan dia budak-budak, hukumnya sunat. Dia pun belum baligh. Kenapa nak kena semayang? Hukum pun sunat. Sedangkan sunat ini apakah dia punya takrifan dia? Buat boleh pahala, tinggal tak dosa. Tapi Nabi kata umur 10 kena solat. Kalau tak nanti kena apa? Kena pukul. Apa kata Syekh ni? Li'anna sawabahu 'alaiha la min tilkal haysiyah. Sebab apa? Dia punya pahala tu bukan pada bentuk solat tu sendiri. Bukan dalam bentuk kebagaimanaan semayang itu sendiri. Ialah kerana itu adalah benda yang wajib setelah dia mencapai umur aqil baligh. Jadi kalau kita membawa, tak menafikan memang kalau antum baca mana-mana buku fiqh, solat kanak-kanak hukumnya adalah sunat. Dia tu solat tu sunat. Arti kata kalau dia tak wuduk ke tak apa ke, kita kata okey lah, tak payah qada lah. Kan budak-budak ni semayang wajib. Kita ke umur 10 kena suruh, dia kena buat. Tapi sunat. Arti kata kalau dia tak sah semayang dia, jangan tak payah qada. Dia tak perlu qada pun. Semayang-semayang tu kalau dia dah insaf nanti. Nama pun sunat. Tapi tak menafikan dia kena buat. Okey. Okey, sebab apa? Sebab bukan jangan tengok semayang tu sunat. Tengok hukumnya adalah wajib, dia kena buat. Sebab Nabi kata kalau tak buat ketika umur 10, dia perlu dipukul. Bukan perlu, boleh pukul. Ada kata ulama, darb tu adalah tahdid, ancaman, bukan pukul sungguh. Nak pukul pun pukul dalam bentuk takdib, dalam bentuk memberikan pengajaran ataupun memberikan ingatan. Bukan nak belasah, bukan nak hukum sangat pun, nak lebih mendidik. Okey? Okey, benda ni sampai sini ta'riful mandub. Nanti kita masuk ta'riful mubah wal mubahu insyaallah taala. Saja untuk malam ni. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Okey.